السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمن تيسيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam Jumaat yang mulia ni kita dapat sama-sama dalam pengajian tafsir surah Tabarak. Dan Alhamdulillah kita sampai pada ayat 27. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Terjemahannya, maka tak kala mereka melihatnya, zulfatan dekat, si'at maka jahatlah, wujuhu wajah-wajah alladzina kafaru mereka yang mengingkari, wa qila dan dikatakan, haza inilah allazi kuntum bihi tad'un, allazi yang kuntum kamu bihi dengannya tad'un mendustakannya. Itu terjemahan ayat ke-27. Jadi kita bincangkanlah beberapa persoalan yang berkaitan dengan ayat tersebut. Pertama sekali ialah apakah hubungan ayat ke-27 ni dengan ayat-ayat sebelumnya. Maksudnya pada ayat yang lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa orang kafir bertanya, mata hadzal wa'ad, bilakah ancaman Allah tadi, ataupun bilakah seksaan Allah akan datang, in kuntum shadiqin, sekiranya kamu tadi benar. Dan apabila mereka bertanya persoalan-persoalan dengan niat mengingkari dan nak menzahirkan kelemahan Nabi-Nabi dan Rasul, kerana Nabi dan Rasul tadi tidak akan menetapkan waktu, tidak akan memberitahu bilakah azab, bagaimanakah azab. Sebab itulah ayat selepas ini dinyatakan, Qul innamal ilmu indallah, sesungguhnya pengetahuan tersebut di sisi Allah, wa innama ana nadhirun mubin, aku hanya semata-mata pemberi amaran. Jadi tidak menjadi tugasan kepada Nabi-Nabi dan Rasul untuk menyatakan bilakah azab akan datang, apakah bentuk azab yang akan datang. Tugasan mereka ialah memberikan amaran. Jadi sekali pun mereka tidak memberikan perincian tentang azab, maka tidak bermakna azab tersebut tidak berlaku. Maka dalam ayat ke-27 ni Allah beritahu, walaupun Nabi-Nabi dan Rasul tidak memperincikan azab, tapi inilah yang akan berlaku apabila kamu mendustakan Nabi-Nabi dan Rasul. Apakah yang akan berlaku? Ra'auhu zulfatan, akhir sekali kamu akan melihat azab tersebut amat dekat. Maksudnya apabila azab tadi dah dekat, maka pada ketika itu tak boleh lagi dah nak menyelamatkan diri. Maka pada ketika itu barulah mereka meyakini bahawa amaran, ancaman, ugutan Nabi-Nabi dan Rasul tadi adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Itu hubungan ayat ni dengan ayat sebelumnya lah. Dan kita bincangkan beberapa persoalan yang lain. Antaranya ayat ini dimulakan dengan huruf fa, falamma. Jadi dalam tafsir dinyatakan bahawa huruf fa ni, yang berada di awal ayat ini diistilahkan sebagai fa'ul fasihah, fa yang menzahirkan sesuatu yang tersembunyi. Maksudnya selepas fa tadi ada ayat yang tidak dinyatakan. Maksudnya seolah-olah Allah berkata, setelah mereka tadi mengingkari dan mereka bertanya bilakah azab akan datang, maka seolah-olah Allah berkata, fahalla bihimul wa'ad falamma ra'awhu. Dan apabila mereka tadi mempermain-mainkan, perolok-olokkan
maka Allah Subhanahu wa taala halla bihimul wa'ad. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan azab, memutuskan untuk menzahirkan azab kepada mereka. Jadi ayat yang fahalla bihimul wa'ad falamma, maka itulah ayat yang tidak dinyatakan, maka ayat yang disembunyikan. Tapi kelebihan bahasa Arab ni, walaupun ada beberapa ayat 2, ayat 3, ayat 4 ayat yang disembunyikan, dia tetap akan menzahirkan satu huruf ataupun dua huruf untuk memberitahu kepada kita ada ayat-ayat yang tersirat. Dan tujuannya supaya Al-Quran tadi menjadi teks yang amat ringkas. Jadi itu istilah fa tadi. Maksudnya Allah kata, seolah Allah nak beritahu kepada kita, apabila azab tadi turun, maka mereka melihat azab tersebut dekat, maka pada ketika itu muka mereka akan terzahir kehuduhan pada muka mereka. Kemudian perkara kedua yang kita boleh bincangkan, bilakah ayat ni berlaku? Maksudnya ayat yang sedang kita baca ni menceritakan tentang umat-umat terdahulu ke? Ataupun ayat ni menceritakan tentang azab hari kiamat yang akan datang? Jadi ulama tafsir mensyarahkan bahawa ayat ni salah satu cara untuk kita fahami ni ialah dia menceritakan tentang azab-azab yang telah turun kepada umat-umat terdahulu. Dan ianya bersesuaian dengan kata kerja lampau, iaitu firman Allah Ta'ala ra'auhu. Maksudnya kalau kita baca ra'auhu tu ialah kata kerja lampau yang menunjukkan kepada perkara-perkara yang telah berlaku. Iaitu kita maklumlah azab yang telah turun kepada kaum Samud, kaum 'Ad dan semua kaum-kaum yang mengingkari rasul-rasulnya. Dan satu pendapat yang lain, maksudnya walaupun Allah Ta'ala menyatakan ra'auhu tu dengan kata kerja lampau, tapi inilah keunikan di dalam bahasa Arab. Maksud kita boleh juga meniatkan perkara yang akan datang dengan menggunakan kata kerja lampau. Maksud seolah-olah kita kata apabila mereka telah melihat. Maksud kita gunakan kata kerja telah melihat, tapi kita niat di dalam hati mereka akan melihat. Nah, itulah salah satu penggunaan kata kerja di dalam bahasa Arab. Cuma persoalannya, mengapakah perkara yang akan datang diceritakan dengan kata kerja lampau? Maka itulah dinyatakan dalam tafsir li shibhihi bil madi fi tahaqquqil wuqu'. Maksudnya perkara yang akan datang, azab orang-orang yang mengingkari nabi-nabi dan rasul, perkara ni akan datang. Dan perkara yang akan datang ni ada perkara yang berkemungkinan berlaku dan berkemungkinan tak berlaku. Tapi apabila janji siksaan daripada Allah Ta'ala kerana kekufuran, janji tersebut pasti berlaku. Itu perkara yang amat kita takut. Kan? Maksudnya kita tidak bebas di dunia ni. Maksud kita bukan dicipta lalu dibiarkan. Maksud kita dicipta dan kita ada arahan yang mesti kita buat. Dan sekiranya kamu tak buat arahan tersebut, kamu akan diancam dengan siksaan. Jadi nak bagi tahu kepada kita, siksaan yang akan datang ini bukan kebarang kalian, ataupun ini bukan kemungkinan berlaku dan berkemungkinan tak berlaku. Maksudnya Allah kata azab yang akan datang tu pasti berlaku seolah-olah telah berlaku. Boleh faham? Dan itu faedah digunakan kata kerja lampau tadi pada perkara yang akan datang. Dan dalam bahasa Arab dia kata fi tahaqquqil wuqu'i, pada nak menunjukkan perkara yang akan datang tadi pasti berlaku seolah-olah ini telah berlaku. Dan itu salah satu faedah apabila Allah kata azab di hari kiamat kan, ataupun azab kubur, azab ketika kematian kan, azab ketika kamu tadi mengingkari Nabi dan Rasul tadi pasti akan berlaku. Dan ianya tidak dapat dielakkan, dan dia bukan andaian ataupun dia bukan perkara yang sekadar menakut-nakutkan bahawa itulah perkara yang benar kan, azab daripada Allah tadi adalah perkara yang benar. Dan itu yang kita duk bincang daripada awal tafsir Tabarak ni. Maksud surah Tabarak ni ialah ancaman kan, kepada orang yang membacanya. Jadi sepatutnya kita dah baca surah Tabarak ni banyak kali, maksudnya kita dah sepatutnya mula bertaubat kan, mula kembali kepada Allah, mula menjauhkan kekufuran dan seumpamanya. Kemudian persoalan yang seterusnya kita bincang ialah pada lafaz ra'auhu. Jadi ra'auhu ni, hu ni maknanya ia, maksudnya kata ganti diri lah. Jadi ulama mensyarahkan apakah yang mereka lihat tadi. Apakah azab yang mereka lihat kan, sehingga kan muka mereka tadi menjadi amat bodoh, muka mereka tadi menjadi amat masam kan, sedih dan seumpamanya. Maka ulama kata hu tadi, lafaz kata ganti diri itu merujuk kepada azab akhirat. Dan Imam Mujahid berkata azab yang mereka lihat tadi ialah azab yang Allah Ta'ala turunkan pada hari peperangan Badar.
Yang maksudnya Allah Ta'ala menghantar malaikat-malaikat membantu umat Islam, dan begitulah seterusnya kepada setiap zaman. Dan setengah ulama berkata yang mereka lihat tadi itu ialah hasil amalan-amalan jahat mereka sendiri. So amalan jahat mereka tadi di dunia dibentukkan di hadapan mereka dengan satu rupa yang amat bodoh, lalu mereka melihat amalan mereka sendiri dalam rupa yang amat dahsyat sekali, maka pada ketika itu mereka akan ditimpa dengan kesedihan dan kehodohan. Dan persoalan seterusnya ialah lafaz zulfatan. Jadi lafaz zulfatan ni maknanya dekat. Maksudnya apabila mereka melihat azab tersebut dekat. Jadi secara umumnya kita maklumlah Allah menceritakan azab yang dekat dengan lafaz zulfatan. Tapi dalam setengah tafsir dinyatakan bahawa lafaz zulfatan ni dia tak digunakan pada perkara-perkara yang jahat. Maksud sekira perkara tadi nikmat kan, nikmat sedang menghampiri ataupun kurniaan sedang datang, sekiranya perkara-perkara baik baru digunakan lafaz zulfatan. Jadi apabila Allah Ta'ala nyatakan di sini, apabila mereka melihatnya sudah menjadi hampir. Dari setengah ulama dia kata, yang mereka lihat tadi bukannya azab kan, yang mereka lihat menjadi didekatkan kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka tadi ialah zulfatal mu'minin waqad hurimuha. Maksudnya salah satu cara seksaan yang Allah Ta'ala akan timpakan kepada manusia ialah Allah Ta'ala memperlihatkan nikmat yang diberikan kepada orang beriman yang tidak diberikan kepada mereka yang kufur. Maksudnya orang yang memang duduk dalam neraka, dia memang terseksa dengan neraka tersebut, dia terseksa dengan azab. Tapi untuk kita menambahkan lagi seksaan dia, kita tunjukkan nikmat-nikmat yang kamu tak diberikan. Kita tunjukkan kepada inilah nikmat yang kamu tadi diharamkan daripada nikmat tersebut disebabkan oleh kekufuran tadi. Jadi lafaz zulfatan ni daripada satu sudut dia boleh membawa makna sebaliknya. Maksudnya yang dilihat tadi itu bukan azab, yang dilihat tadi itu ialah nikmat yang mereka dihalang daripadanya. Pada lafaz seterusnya boleh kita bincangkan, falamma ra'ahu zulfatan si'at. Maka si'at ni dia berasal daripada lafaz as-su'. As-su' ni kita selalu sebut tiada hari itulah, maksudnya nafsu amarah bisu'. Jadi as-su' ni biasanya kita terjemahkan sebagai kejahatan. Jadi dalam tafsir dinyatakan as-su' ialah apa saja perkara yang tidak menggembirakan manusia, sama ada perkara-perkara dunia, perkara-perkara akhirat, perkara jasmani, perkara rohani, perkara yang berkaitan dengan diri ni, ataupun berkaitan dengan harta, ataupun berkaitan dengan pangkat kedudukan. Apa saja perkara yang menggelisahkannya, maka perkara tersebut diistilahkan sebagai as-su', satu perkara yang jahat. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni lafaz si'at, maka di situ ada satu perkara yang amat penting lah. Maksudnya nak dibagi tahu kepada kita, mengapakah mereka tadi melihat azab? Mengapakah azab tadi didekatkan kepada mereka? Jawapannya lah pada lafaz si'at tadi tu. Kerana mereka tadi mengekalkan nafsu amarah bisu'. Sebab sekarang ni lafaz jahat tadi tu disandarkan kepada mukanya. Kelihatan kejahatan pada muka mereka. Tapi kita maklum, kita tak kata muka orang jahat, kan? Kita tak kata hidung orang ni jahat, kita tak kata pipi ni jahat. Tapi yang dimaksudkan dengan kejahatan tadi tu, sebagaimana Allah kata dalam Quran, kejahatan ialah sifat pada nafsu manusia, sifat pada hati manusia. Jadi apabila Allah kata muka mereka tadi jahat, yang dimaksudkan ialah an-nafsul ammarah. Mereka tadi mengekalkan nafsu ammarah yang menyuruh kepada kejahatan tadi, maka itulah sebab mereka tadi ditimpa dengan azab. Jadi tuntutan kepada kita di dunia ni ialah mengeluarkan diri kita daripada nafsu amarah. Dan itu salah satu perkara yang penting lah yang dinyatakan dalam ayat ke-27 ni. Maksud punca seseorang itu diseksa ialah mengekalkan diri ni dengan kejahatan. Dari Imam Abu Hafsin Naisaburi berkata, an-nafsu zulmatun kulluha. Maksud nafsu amarah kita ni, dia ialah kegelapan. Maksudnya kehitaman kepada seseorang tadi. Wasirajuhat taufiq. Dan pelita ni yang akan menyinari ni ialah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah ulama lain berkata, an-nafsul insaniyatu syai'un wahid. Maksud kita punya nafsu ataupun kita punya batin ni, dia kata batin kita ni satu benda je, maknanya satu unsur. Fa idza malat ila al-'alami al-'ulwi kanat mutma'innatan. Maksudnya batin kita ni, sekiranya kecenderungan ni ialah pada alam yang tinggi, kecenderungan ialah kepada malaikat, kecenderungan ialah kepada kerohanian, kecenderungan ialah kepada arash, kursi,
qalam dan lauh dan seumpamanya, maka nafsu tersebut kanat mutmainnatan, diistilahkan sebagai nafsu mutmainnah. Wa idza malat ila al-'alami as-sufli wa ila asy-syahwati wal ghadab, dan sekiranya nafsu tadi kecenderungannya ialah kepada alam yang rendah, fikirannya kepada tanah tu maknanya makanan, fikirannya kepada tempat tinggal, kenderaan, nafsu syahwat, wal ghadab dan kemarahan, bengis, sumiyat ammaratan, maka batin manusia tadi dipanggil sebagai ammarah, iaitu nafsu ammarah. Dan dia kata wa hadza fi aghlabi ahwaliha, dan dia kata itulah kebiasaan nafsu manusia tadi tu, sekiranya tak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tak dihadapkan kepada Rasulullah, maka dia akan menghadap secara automatik kepada syahwat tadi. Maksudnya kita kena melatih menghadapkan nafsu kita tadi kepada kiblat. Maksudnya kiblat yang zahir, iaitu Kaabah tadi. Dan kita kena melatih nafsu tadi menghadap kepada kiblat rohani. So apabila kita biar saja, maka dinyatakan di sini dia akan serta-merta automatik berpaling kepada syahwat, akan memandang kepada dunia, akan memandang kepada keseluruhan dunia dan seumpamanya. Kerana itulah tabiat asalnya semula jadinya. Jadi dia kata wa iza kanat munjazibatan marratan ila al-alam, dia kata nafsu tadi sekiranya kadang-kadang menghadapnya ke bawah, kadang-kadang menghadapnya ke atas. Maksudnya apabila menghadap ke bawah tadi, pemikirannya nafsu kan, perbuatannya seperti perbuatan binatang. Tapi apabila dia tersedar, apabila dia memandang ke atas, dia rasa bertobat kan, dia rasa sedih, maksudnya dia rasa nak mendekatkan diri pada Allah. Sekiranya dia masih dalam dua keadaan tadi tu, sumiyat lawamatan, maka dinamakan dengan nafsu lawamah. Sebahagian ulama tasawuf berkata sesungguhnya nafsu manusia tadi dia akan meningkat daripada satu tingkatan kepada satu tingkatan biwasitatil mujahadah, dengan perantaraan bermujahadah. Mujahadah ni maknanya berperang melawan nafsu. Jadi apabila kita tadi berniat untuk membaiki nafsu kita, maka itulah permulaan nafsu kita tidak akan meningkat daripada lawamah, radiyah, mardiyah, mutmainnah, dan dinyatakan pada setiap tingkatan-tingkatan tadi ada zikir-zikir tertentu yang perlu diamalkan. Dan persoalan seterusnya yang boleh kita bincangkan ialah lafaz allazina kafaru. Maksudnya, kalau ayat biasa yang kita akan buat, kan kita akan kata si'at wujuhum. Maksudnya falamma ra'auhu zulfatan. Sebab ra'auhu tu dekat lafaz ra'au tadi dah ada kata ganti diri mereka apabila mereka melihat azab. Jadi sepatutnya kita kata muka-muka mereka menjadi bodoh dan kejahatan terzahir kepada muka mereka. Sepatutnya kita gunakan kata ganti diri. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apabila mereka melihat azab semakin dekat, maka muka-muka orang kafir menjadi jahat. Jadi kalau kita dengar ayat tu secara terperinci, kita akan tertanya, ini kafir kat belakang ni siapa pula? Jadi kafir kat belakang ni yang disebut ni ialah orang yang di awal tadi, ialah orang yang melihat azab tadi, ialah orang yang sama. Cuma kenapa dizahirkan sifat kekufuran di akhir tadi? Sebab kita kalau dalam bahasa Malaysia, kita jarang kan, maksudnya tak ada gaya bahasa macam ni dalam bahasa Malaysia ni, tak ada. Tapi dalam bahasa Arab ni ada. Maksudnya kita letak di awal kata ganti diri, dan di belakang kita letak kata nama, am ataupun khas. Jadi nyatakan dalam tafsir, mengapa Allah sebut secara khusus allazina kafaru, sekalipun kita boleh kata si'at wujuhum, kejahatlah wajah-wajah mereka, maka tujuannya ialah lizammihim, kerana Allah Ta'ala ingin mencela mereka bisifatil kufri, dengan sifat kekufuran, allati kanatis sababa fi halakihim, yang mana sifat kekufuran tadi ialah sebab kepada kebinasaan mereka. Jadi sifat kekufuran ni, maksudnya kita cuba renungkan sekejap lah, maksudnya apakah makna kekufuran yang amat dimurkai di dalam Al-Quran. Maksudnya amat dicela sifat kufur tadi. Cuma untuk memudahkan kefahaman, kekufuran ni sama seperti kalau bahasa Melayu, kita gunakan satu lafaz seperti penderhakaan. Maksudnya kita kata anak yang derhaka. Anak yang derhaka tu, itulah yang bagi kufur tu. Maksudnya mak bapak kan telah berjasa dan membesarkan anak tersebut, kan, meliharanya, memberinya makan, pakaian, pendidikan. Apabila anak tadi besar, sepatutnya dia tadi bersyukur, sepatutnya dia tadi berterima kasih, dan sepatutnya dia tadi memuji kedua ibu bapanya. Tapi dia buat perkara yang sebaliknya. Perkara sebalik itulah yang dipanggil sebagai kekufuran. Jadi kekufuran ni apabila ditimpa apabila seseorang bersifat dengan kekufuran tadi, maka itulah seburuk-buruk sifat yang boleh dibuat oleh manusia.
Kan kekufuran tadi lebih teruk daripada semata-mata berzina. Kan kekufuran tadi lebih teruk daripada membunuh orang. Sebab itu hubungan dengan orang yang memang dia marah, kan berzina hubungan dengan sebab syahwatnya. Tapi kekufuran ni ialah dia menyakiti orang yang berbuat baik kepadanya. Maksudnya dia menyakiti ibu bapanya sendiri, dan ibu bapa tu sendiri apabila ditimpa dengan anak yang kufur gitu, Melayu dia tukar kepada anak deraka tu, maka kedua ibu bapa dia akan amat terseksa. Kan maksudnya dia akan rasa betapa peritnya, betapa sedihnya, kan betapa apa dia kecewanya kerana dia dah bersusah payah tetapi anak dia bersifat dengan kekufuran. Jadi itu gambaran pada manusia, kan. Maksud sekiranya ada saja sifat kekufuran tadi tu, dia akan menyebabkan satu pihak yang lain amat marah, kan amat kecewa, amat sedih. Jadi begitulah sekiranya kita tadi bersifat kekufuran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah makna kita kufur kepada Allah Taala? Sama macam anak tadi mengkufuri ibu bapanya, kan? Sama macam anak tadi menderhakai ibu bapanya. Maksudnya Allah Ta'ala mencipta kita dan memberikan penglihatan, pendengaran. Jadi yang Allah Ta'ala minta kepada kita ialah menyembahnya. Allah Ta'ala minta daripada kita ialah mengingatinya. Allah Ta'ala minta daripada kita ialah kenali dah daku dan pujilah daku. Jadi kita tak buat benda tu. Maksud kita tak peduli, kan. Maksud kita tak berzikir, kita tak mengingati Allah. Maka itulah dia orang yang kafir. Jadi orang kafir ni tak tunggu kita nak pergi sembah berhala. Dan maksud nak jadi kafir tadi tak tunggu. Dia tadi menggantung salib di leher ni, dan semata-mata kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah diistilahkan sebagai kekufuran. Jadi tidak mempedulikan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengingatinya, kan, tidak mengucapkan alhamdulillah dari itu, itulah salah satu bentuk kekufuran yang amat menakutkan. Jadi al-kufru tadi adalah aqbahul dzunub, dosa yang paling hodoh, kan, yang boleh dibuat oleh manusia. Tentu Allah Ta'ala marah, kan. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tengok orang ni minum arak, itu tak apa lagi. Kerana orang ni apa lagi? Berjudi, kan. Tapi kalau orang tadi mengkufuri nikmat Allah, maksudnya dia kata, aku yang pandai. Sebabnya Allah yang bagi kepandaian kepada dia. Dan dia kata, aku tak perlukan kepada Tuhan. Kan aku tak perlukan kepada bantuan. Aku tak perlukan kepada kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku membesar sendiri. Kan. Itulah dia panggil kekufuran yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena minta lindung daripada sifat tersebut, dan yang selalu diulang-ulang, kan, di dalam Quran. Dan akhir sekali kita akan baca qul ya ayyuhal kafirun. Semua kita tutup dengan surah Al-Quran tadi lah. Dan seterusnya kita nak bincangkan ialah apabila Allah Taala kata qila, qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Jadi kalau kita belajar dalam bahasa qila ni, dia merujuk kepada dikatakan. Jadi persoalan ni siapakah yang bertutur tadi? Dia kata kerja yang tidak dizahirkan pelakunya. Maka setengah ulama berkata yang apabila azab tadi datang, maka dikatakan kepada orang-orang kafir, inilah yang kamu dustakan dulu, inilah azab yang kamu tak percaya dulu. Jadi persoalan ni siapa yang kata kepada orang kafir tadi? Maka setengah ulama berkata yang berkata tadi ialah malaikat az-zabaniyah, dan malaikat azab. Dan sebahagian berkata mereka bercakap sesama sendiri, dan mereka menyedari, oh inilah kesan dulu kita degil, kan, dulu kita tak mau dengar cakap, kan, maksud kita mengingkari, kita mempermain-mainkan, gitulah kesannya. Maka pada ketika itu baru mereka menyedari. Dan tujuan dikatakan kepada mereka tadi itu bukannya untuk memberitahu, kan, mereka dah tahu dah itu namanya azab, tapi tujuannya lah at-taubih wa ta'ni. Maksudnya Allah Ta'ala nak mengherdik mereka, dan Allah Ta'ala nak memarahi mereka. Jadi semata-mata percakapan tu sendiri, maksud salah satu seksaan ialah orang duk maki hamun kita. Maksud kalau kita sekarang kita tengah duduk, kan, datang orang pekik kat sini, kan, datang orang lagi memekik kat sini, kan, menjerit kat kita kiri kanan depan belakang, kita akan rasa terseksa dan tertekan. Itu salah satu azab, kan, malaikat datang maki hamun, kan, datang lagi malaikat kutuk kita. Itu salah satu azab yang Allah timpakan kepada orang yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali kesimpulan lah, kita tutup dengan apakah kesimpulan maksudnya yang nak kita fahami daripada ayat ni. Maksudnya ayat ni nak menceritakan punca kekufuran manusia tadi ialah tidak membaiki nafsunya, kan, maksud nafsu, dia mengekalkan nafsunya tadi dalam nafsu amarah bisu. Su tu maknanya kejahatan, dan kejahatan itu akan terzahir kepada wajahnya. Dari Imam Abu Hafsin An-Naisaburi radhiyallahu anhu, dia berkata, kan, maksudnya kita nak bincang kesimpulan tadi lah. Jadi setelah kita mengetahui kita tadi mempunyai nafsu amarah yang menyuruh kepada kejahatan, dari Imam Abu Hafiz berkata, siapa yang tidak menuduh dirinya
dengan sifat-sifat kejahatan tadi itu secara berterusan, dan dia tadi tidak melawan nafsunya dalam apa saja keadaan, dan dia tidak memaksa nafsunya membuat perkara-perkara yang tidak disukai pada sepanjang harinya, kana maghruran, maka orang tersebut ialah orang yang tertipu. Maksud kita sentiasa kata, oh nafsu aku ni dah baik, oh apa saja nafsu kita nak kita ikut, dan apa saja yang nafsu kita tak suka kita tinggalkan. Jadi siapa yang mengikut nafsu tadi, kana maghruran, maka orang tersebut ialah orang yang tertipu. Dan siapa yang memandang kepada nafsu tersebut bistihsani syai'in minha, dengan dia tadi rasa seronok dengan nafsu tadi, faqad ahlakaha, maka sesungguhnya dia telah membinasakan dirinya sendiri. Wa kaifa yasihhu li'aqilin ar-ridha an nafsihi, bagaimanakah sah, maksudnya bagaimanakah boleh orang yang berakal dia berasa redha dengan nafsu yang jahat tadi tu. Maksudnya dia berasa redha dengan kehendak nafsunya, padahal dia kata manusia yang paling mulia, anak kepada manusia yang paling mulia, cucu kepada manusia yang paling mulia, cicit kepada manusia yang paling mulia, dia berkata, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Maksudnya dimaksudkan dia adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia adalah Rasul, anak kepada Rasul itu Nabi Yaqub, anak kepada Rasul itu Nabi Ishaq, anak kepada Rasul juga itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf tu sendiri yang amat mulia silsilah keturunannya, Rasul bin Rasul bin Rasul bin Rasul, dia sendiri pun kata, wa ma ubarri'u nafsi, aku tak boleh kata diri aku ni baik, inna nafsa la'ammaratun bisu, kerana nafsu amat menyuruh kepada kejahatan. Dan Imam Abu Hafiz berkata, semenjak 40 tahun dia kata, maksudnya daripada balik dia kata sampailah akhir hayat, semenjak 40 tahun dia kata, i'tiqadku pada diriku ialah Allah Subhanahu wa taala sentiasa memandang kepadaku dengan pandangan keburkaan. Maksudnya dia tak pernah rasa aku orang baik, kan? Dia tak pernah rasa aku ni wali, kan? Dia tak pernah rasa aku ni orang soleh, kan? Dia tak pernah rasa aku ni ada amalan. Dia sentiasa beriktikad aku ni jahat, aku ni sentiasa buat kerja tak betul, sentiasa semayang ni tak khusyuk. Wa amali tadullu ala zalika, dan amalan aku setiap hari menunjukkan kepada perkara tersebut. Kan amalan kita ni banyaknya lalai, kan amalan kita ni banyaknya syahwat dan seumpamanya. Wa qala Junaid radhiyallahu anhu, dan Syekh Junaid radhiyallahu anhu berkata, la taskun ila nafsik, jangan sekali-kali kamu berasa seronok dengan nafsu kamu. Wa in damat ta'atuha laka fi ta'ati rabbik, sekalipun nafsu kamu tadi, kamu dapat lihat dia berpanjangan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya selagi mana kita belum dikurniakan dengan nafsu mutmainnah radiyah, nafsu yang bersih tadi, tiba-tiba kita kata, "Oi, nafsu saya ni dah suka pula baca Quran." Jadi kita pun baca Quran, sehari, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi kita rasa, oh aku ni dah baik dah, sebab nafsu aku sekarang suka membaca Quran. Maksudnya dia tak sedar nafsu dia tu. Walaupun dia menzahirkan suka baca Quran, akhir sekali dia timbulkan dalam diri seseorang tadi, kamu ialah pembaca Quran yang mahir, kamu ialah pembaca Quran yang lebih pandai daripada semua orang lain, bacaan kamu lebih sedap daripada semua manusia di dunia. Jadi walaupun nafsu tadi menzahirkan ketaatan, tapi dia ada helah di hujungnya, iaitu menzahirkan ujub. Jadi Syekh Junaid berkata, la taskun ila nafsik, jangan sekali-kali kamu tertipu dengan nafsu kamu, dan jangan sekali-kali kamu redha dengan nafsu kamu. Dan Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu dia berkata, ma raditu an nafsi tarfata ain, aku tidak pernah redha dengan nafsu amarah ni tarfata ain, sekelip mata sekalipun. Maksud jangan sekali-kali kita rasa dah selamat ni, kita rasa oh aku dah baik, maksud kita rasa dah tak perlu lagi dah nak berzikir, dah tak perlu lagi dah istighfar, dah tak perlu lagi dah orang nasihat. Itu keadaan sedemikianlah yang menyebabkan seseorang tadi binasa. Jadi sebagai penutupnya, setelah kita mengetahui kan, nafsu amarah tadi menyuruh kepada kejahatan, dan kejahatan tadilah yang menyebabkan manusia tadi ditimpakan dengan azab, maka salah satu penyelesaiannya ialah kita berdoa lah. Maka Nabi Muhammad SAW mengajar kepada kita satu doa, Rabbi la takilni ila nafsi, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kamu serahkan daku kepada nafsuku. Maksud kita sekarang ni, sama ada kita nasta'in, meminta tolong daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita tidak meminta tolong. Sekiranya sebab nafsu ni dia amat kuat, kan? Dia adalah salah satu musuh kita yang paling degil sekali. Jadi sekiranya kita tak minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tadi melawan nafsu, maka tak ada orang pun yang boleh menundukkannya. Dari akhir sekali Nabi kata, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jangan kamu biarkan daku dikuasai oleh nafsuku. Tarfat ainin. Walaupun sekelip mata. Wala aqalla min dhalika. Walaupun kurang lagi daripada sekelip mata tadi. Maksud sedar kita tadi meminta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengurniakan kepada kita kekuatan untuk melawan nafsu tadi. Dan itu adalah satu doa lah yang Nabi ajarkan kepada kita. Kan maksudnya kalau kita tak boleh baca dalam bahasa Arab, kita bacalah dalam bahasa Melayu. Maksud kita cakap ya, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, tolonglah daku untuk melawan nafsuku. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, baikilah nafsuku. Maksud itu satu doa yang sepatutnya kita fikirkan sehari-harian. Setengah manusia doa ni ialah kejayaan, kan, kekayaan. Setengah doa ni ialah kesihatan. Setengah doa ni ialah rezeki dan seumpamanya. Tapi di khawatir kita lupa kan berdoa agar Allah Ta'ala membaiki nafsu kita tadi. Jadi salah satu cara ni lah kita sebutlah, wahai Allah Ta'ala, jangan kamu biarkan daku kepada nafsuku sendiri. Kerana nafsu tadi tidak akan membawa kebaikan. Dan nafsu tadi dia akan menipu tuannya. Jadi itu sedikit yang kita boleh bincangkan beberapa persoalan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah ayat yang ke-27 daripada surah Tabarak tadi. Falamma ra'awhum sulfatan siyat wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada sifat kekufuran tadi. Sifat kekufuran tadi terbit daripada nafsu amarah yang amat jahat. Jadi kita minta lindung daripada Allah Ta'ala dan kita mohon agar Allah Ta'ala membantu kita dalam mengeluarkan diri kita daripada nafsu tersebut. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfaz shaykhana wa mursyidana sayyid al-fadhil hasan al-husain wa zawj sihhatan mu'afatan ونور قلوبنا بأنواره برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.